Assalamualaikum, nama saya Rosmah Rashika binti Rosli, nombor matrik saya 275138. Saya akan membentangkan pengenalan pelanggaran hak individu di Malaysia. Hak individu merupakan hak yang diperlukan oleh setiap individu untuk meneruskan kehidupan dan matlamat mereka tanpa gangguan daripada individu lain atau kerajaan. Hak individu atau juga dikenali sebagai hak persendirian merupakan hak bagi seseorang untuk bersendirian, kebebasan untuk bersuara serta menikmati kehidupan seperti yang diinginkan. Individu di Malaysia tidak boleh sesuka hati melakukan perkara yang bertentangan dengan nilai masyarakat. Isu berkaitan hak peribadi di bawah Akta Hasutan 1948, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Akta Hasutan 1948 adalah serasi dengan Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey, terdapat dua kes yang berkaitan yang diulas oleh kami. Yang pertama adalah pada tahun 2016, kes di bawah hasutan yang melibatkan seorang JRO, Cinta Fina dan pekerja syarikat Petronas telah ditahan oleh pihak PDRM. Penahanan mereka ini adalah disebabkan penghinaan mereka terhadap institusi Kesultanan Johor menggunakan akaun FB. Suspek pertama ditahan di bawah Seksyen Akta Hasutan Seksyen 4-1-C. Antara komen yang dimuat turun adalah komen pengharaman perjualan rokok elektronik di negeri Johor seperti mana yang ditetapkan oleh Sultan Johor pada tahun 2015. Manakala kes kedua pula melibatkan komen seorang jurutera yang bertugas di Petronas dalam mewarnai status celik dan komen yang negatif terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib bin Abdul Razak. SKMM telah menahan suspek yang telah menggunakan akaun FB bernama Jalil Ismail. Telefon bimbit suspek turut dirampas dan SIM kad untuk tujuan siasatan lanjut. Hasil daripada falsafah kebebasan bersyarat yang didukung oleh perlembagaan, kerajaan telah melaksanakan penguatkuasaan undang-undang untuk menyekat kebebasan tersebut. Tujuan utama kerajaan melaksanakan sekatan ke atas kebebasan bersuara adalah untuk menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Terlalu lantang bersuara tanpa sebarang sekatan boleh mengakibatkan keadaan huru-hara apabila timbul isu-isu sensitif dan tidak boleh diterima oleh mana-mana pihak. Isu berkaitan hak peribadi di bawah Akta Fitnah 1957. Fitnah merujuk kepada penerbitan kenyataan sama ada lisan ataupun bertulis yang berkecenderungan untuk mengakibatkan reputasi seseorang jatuh di mata anggota masyarakat. Di Malaysia, Undang-Undang Fitnah diperuntukkan di bawah Akta Fitnah 1957. Fitnah boleh terjadi dalam dua bentuk iaitu fitnah libel dan fitnah slander. Libel merupakan satu bentuk fitnah berbentuk tetap seperti tulisan, manakala slander pula adalah fitnah berbentuk tidak tetap atau tidak kekal seperti ungkapan. Di bawah Seksyen 3 atau Fitnah 1957, penyiaran perkataan atau ungkapan dengan menggunakan media elektronik diangkat sebagai libel iaitu penerbitan dalam bentuk kekal. Akta Fitnah 1957 mengawal selia tuntutan fitnah di bawah Undang-Undang Sivil. Fitnah terbagi kepada isu berkaitan hak peribadi di bawah Akta Percetakan dan Penerbitan 1948. Bersesuaian dengan nilai-nilai ketimuran masyarakat Malaysia, kerajaan menyekat segala jenis penerbitan yang bercanggah dengan moraliti masyarakat. Sebarang penerbitan dan pengedaran dan perkongsian bahan-bahan lucah atau bahan-bahan yang dikategorikan sebagai lucah adalah satu kesalahan di bawah Akta Percetakan dan Penerbitan 1948. Kepesatan penerbitan menyampaikan berita semasa yang berlaku di dalam negara akan menyebabkan pelancong berasa takut untuk berkunjung ke Malaysia. Contohnya, semasa demonstrasi Hitraf pada tahun 2007, harta benda awam yang musnah bernilai mencecah jutaan ringgit. Untuk membantas kekacauan semasa demonstrasi tersebut, kerajaan juga menanggung kos peralatan yang digunakan. Perkara yang sama juga berlaku akibat daripada Perhimpunan Bersih 3.0 di mana kerajaan menanggung kos keseluruhan sebanyak 1.8 juta akibat daripada kemusnahan harta benda dan kos peralatan pembanteras kekacauan. Kerajaan juga terpaksa melaburkan sejumlah wang untuk mencari mekanisme bagi menyelesaikan masalah yang berlaku.
walhal wang tersebut sepatutnya dapat digunakan untuk pelaburan dan pembangunan negara. Oleh yang demikian, ekonomi negara juga mampu dijejaskan oleh penyalahgunaan hak kebebasan bersuara, penerbitan berbentuk subversif yang mengapi-apikan dan melagakan orang ramai melalui cetakan di surat khabar, risalah, surat layang sehingga mengganggu gugat ketenteraman awam, keselamatan negara dan kepentingan negara merupakan salah satu kebebasan bersuara tidak terhad. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Ahmad Salam, nombor matrik 275192. Di sini saya ingin mengulaskan mengenai tentang undang-undang komunikasi yang berkaitan pelanggan hak peribadi, iaitu analisis bagi hak individu di Malaysia lah. Iaitu kita mempunyai kita menggunakan pakai undang-undang TOT, iaitu Akta Fitnah 1957, iaitu Kanun Kesiksaan Akta 574. Kita juga menggunakan Akta Hasutan 1948 dan Akta Mesin Cetak dan Akta Penerbitan Kurungan 1984. Kita juga menggunakan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, juga Akta 588, iaitu kita juga menggunai Akta Perlindungan Data Peribadi pada tahun 2010, Akta 709. Undang-undang TOT ini dilaksanakan bertujuan melindungi kepentingan seseorang individu dalam keselamatan tanah miliknya dan sumber kewangannya atau reputasinya di bawah Kanun Keseksaan Akta 574, iaitu Seksyen 448 adalah merupakan kesalahan bagi pencerobohan rumah, manakala Seksyen 509 pula adalah bagi kesalahan berkaitan perkataan atau isyarat yang dimaksudkan mengaitkan kehormatan seseorang. Ini diguna pakai bagi orang yang menyalahgunakan di laman internet. Akta hasutan juga boleh diguna pakai, iaitu Akta Hasutan 1948 merupakan suatu akta undang-undang di Malaysia yang digubal untuk menghalang perbincangan yang dikatakan sebagai menghasut. Manakala bagi Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu 1998, merupakan antara akta yang mengawal selia industri komunikasi di multimedia di Malaysia. Contohnya di Facebook, Instagram, mana-mana yang aplikasi-aplikasi yang sekarang kita diguna pakai lah. Objektif utama akta ini ditubuhkan adalah untuk mengawal selia memprosesan data peribadi seseorang individu oleh pengguna data agar ia digunakan dengan cara yang penuh berintegriti, selamat dan tidak disalahguna pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Solehan bin Musa, matrik number 275871. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan Undang-Undang TOT dan Akta Fitnah 1957. Okey, apa itu TOT? Dalam Undang-Undang AM, satu TOT adalah satu kesalahan sivil yang berlainan daripada pelanggaran kontrak, di mana Undang-Undang menyediakan ganti rugi. Asas kepada Undang-Undang TOT boleh berasal daripada ganti rugi pencerobohan dan pencerobohan ke atas kes. Perkataan ini sendiri berasal daripada bahasa Undang-Undang Perancis dan bermaksud kesalahan. Dalam bahasa Perancis, istilah avoid TOT bermaksud untuk menjadi salah. Apa tujuan undang-undang ini? Ia bertujuan melindungi kepentingan seseorang individu dalam keselamatannya, tanah milikannya, sumber kewangannya atau reputasinya. Gangguan dalam salah satu kepentingan ini boleh diubati oleh satu tindakan undang-undang menuntut ganti rugi, biasanya dalam bentuk pampasan. Undang-undang TOT secara langsung bertujuan meletakkan si mangsa satu gangguan ke dalam keadaan sebelum dia diperlakukan gangguan itu, berdasarkan prinsip jangkaan atau keadaan wajar. Matlamat undang-undang ini adalah menentukan sama ada satu kehilangan yang menimpa sesuatu mangsa patut atau tidak patut diletakkan puncanya kepada orang lain. Setengah hasil daripada kesalahan yang dilakukan seperti kos-kos perubatan yang terpaksa dibayar boleh diganti rugi. Ganti rugi boleh juga dibayar dalam bentuk wang untuk hasil tidak kewangan seperti kesakitan yang dialami. Secara amnya, TOT ini terbahagi kepada dua faktor.
iaitu tahap kesengajaan yang mesti dikira dengan melihat kelakuan pembuat kesalahan dan kepentingan yang terganggu oleh perbuatan tort. Ianya seperti tort yang sengaja dilakukan, tort mencederakan orang, tort milikan tanah, tort ekonomi, tort menjaga air muka, kecuaian, gangguan. Bagi undang-undang tort ini mempunyai peruntukan yang hampir sama berkaitan dengan kesalahan fitnah. Akta 1957 merupakan akta yang berada di bawah kanun jenayah dan undang-undang tort pula di bawah undang-undang sivil. Bagi akta fitnah 1957, kesalahan fitnah di dalam kanun jenayah iaitu Seksyen 499, Seksyen 500, Seksyen 501 dan Seksyen 502. Bagi kesalahan yang berkait sama dengan fitnah, ianya diperuntukkan di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan yang memberi hak pendakwaan untuk mendakwa mana-mana pihak atau individu yang mengadakan, membuat dan menerbit atau menyiarkan apa-apa kenyataan yang tidak benar dan palsu serta boleh merosakkan reputasi orang lain. Melalui analisis berorientasi undang-undang ini di Malaysia, atas kesalahan di bawah seksyen ini, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan, dan hukuman bagi seksyen ini sama dengan hukuman di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan sekiranya fitnah tersebut dihasilkan dengan cara cetakan, lakaran atau lukisan yang diyakini ianya jelas memenuhi elemen-elemen pembuktian oleh mahkamah. Maka pelaku perkara tersebut boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 501 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan fitnah dengan cara lakaran dan cetakan. Melalui analisis berorientasi undang-undang ini, di Malaysia, tort fitnah wujud dalam tuntutan sivil dan jenayah menyamai undang-undang tort yang lain. Prinsip-prinsip dalam undang-undang fitnah atau fitnah itu boleh dilihat di dalam undang-undang am. Fitnah ini boleh dikategorikan kepada 2 pandangan, iaitu libel dan juga silinder. Bagi libel adalah fitnah-fitnah yang dilemparkan dalam bentuk yang kekal seperti di buku, majalah, video, filem, tugu dan sebagainya. Manakala bagi silinder pula merujuk kepada fitnah yang disampaikan dalam bentuk kata-kata atau gerak gaya. Penting dalam mengenal pasti yang mana satu libel dan silinder kerana kedua-duanya dikenakan tanggungan undang-undang yang berbeza. Bagi fitnah yang dilakukan secara silinder hanya boleh dibuat jika orang yang menuntut dapat menunjukkan kerugian khas kecuali dalam kes-kes tertentu. Tetapi dalam libel, undang-undang menganggap kerugian telah dialami dalam tuntutan boleh dibuat apabila sahaja yang dituntut membuat fitnah secara libel. Dan ada juga kes-kes berkaitan fitnah dalam pelanggaran hak individu tidak sahaja membangkitkan elemen jenayah tetapi juga di bawah undang-undang sivil. Selain undang-undang tort dan akta fitnah 1957 ini, terdapat peruntukan statut dalam bentuk kesalahan jenayah bagi melindungi hak individu, iaitu Kanun Keseksaan Akta 574, di mana di bawah Kanun Keseksaan Akta 574 Seksyen 488 adalah merupakan kesalahan bagi penceroboh rumah, manakala Seksyen 509 pula adalah bagi kesalahan berkaitan perkataan atau isyarat yang dimaksud mengaibkan kehormatan seseorang. Bermaksud, kedua-dua seksyen tersebut adalah seperti berikut, iaitu Seksyen 448, barang siapa melakukan pencerobohan rumah hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 3 tahun atau dengan yang boleh sampai RM5,000 atau dengan kedua-duanya sekali. Dan bagi Seksyen 509, barang siapa dengan maksud hendak mengaibkan kehormatan seseorang menyebut apa-apa perkataan, membawa apa-apa bunyi atau isyarat atau menunjukkan apa-apa benda dengan maksud supaya perkataan atau bunyi itu didengar atau supaya isyarat atau benda itu dilihat oleh seseorang itu atau mengganggu kesatuan seseorang itu, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 5 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan undang-undang dan akta ini, dapat saya berikan 2 contoh, iaitu baru-baru ini tular di laman sosial, satu video telah dibuat naik isu tindakan tidak puas hati 5 lelaki Melayu telah mencuba masuk di sebuah pusat tahfiz dan menyebabkan kecederaan kepada guru dan pelajar tahfiz tersebut. 2 daripada 5 lelaki tersebut berjaya ditangkap pihak polis dan 3 daripada mereka sedang dikesan dan dikenal pasti. Menurut Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Azli Muhammad Noor, suspek direman 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan Seksyen 448 Kanun yang sama. Sementara itu, isu penjawat awam mencabul dan mengaibkan rakan kerjanya
Dalam kejadian tersebut, tertuduh juga didakwa telah mengaibkan mangsa iaitu seorang rakan kerja perempuan yang sama di tempat kerja. Pendakwaan dikendalikan oleh pegawai pendakwa Asisten Superintendent Muhammad Rizwan. Mengikut kesalahan tersebut, tertuduh telah didakwa di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang membolehkan hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafarullah bin Kamaluddin, bernombor matrik 275865, akan membicarakan mengenai Akta Hasutan 1948 dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Akta Hasutan 1948 merupakan suatu akta undang-undang di Malaysia yang digubal untuk menghalang perbincangan yang dikatakan sebagai menghasut. Akta ini sebenarnya digubah oleh penjajah British pada tahun 1948. Akta hasutan ini dipindah pada tahun 1970 selepas berlakunya rusuhan 13 Mei di mana Parlimen memperkenalkan Seksyen 3-1-I berhubung tindakan meluahkan perasaan benci dan permusuhan antara kaum serta Seksyen 3-F mengenai perkara-perkara berkenaan warga negara, bahasa Melayu, kedudukan istimewa penduduk asal di Tanah Melayu dan Sabah Sarawak serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kepentingan akta ini adalah bertujuan mengekang sebarang gerakan yang boleh memanipulasikan isu sensitif yang telah dipersetujui oleh Majlis Gerakan Negara Migran. Menerusi pindaan akta pada tahun 1970, 4 perkara sensitif yang tidak boleh diganggu iaitu bahasa kebangsaan, hak istimewa orang Melayu, peribumi Sabah dan Sarawak, kewarganegaraan serta kedudukan Raja-Raja Melayu yang tidak boleh diusik bagi mengelakkan peristiwa hitam pada 13 Mei 1999 kembali berulang lagi. Bagi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 5 dalam kurungan Akta 588, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada tahun 1998 merupakan akta yang mengawasi industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Akta tersebut diletakkan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Penguasaan akta bagi undang-undang cyber boleh dilihat di bawah Seksyen 211 dan Seksyen 233. Seksyen 211 ialah berkenaan larangan terhadap kandungan jelek seperti terhadap perkhidmatan aplikasi kandungan yang mengandungi kandungan sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelek dengan niat untuk mengganggu, gugat, mendera mana-mana orang. Manakala Seksyen 233 pula ialah penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Akta ini memberi kuasa kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dan juga Perdiraja Malaysia PDRM sebagai pelaksana undang-undang cyber. Ketiga, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dalam kurungan Akta 709. Objektif utama akta ini ditubuhkan adalah untuk mengawasi pengolehan data peribadi oleh pengguna data agar digunakan dengan penuh integriti, aman dan tidak disalahgunakan. Berdasarkan akta terdapat 7 prinsip perlindungan data peribadi yang wajib dipatuhi di bawah Seksyen 5-1 dalam Akta 709. Ini demi menjaga keutuhan data peribadi iaitu yang pertama, prinsip am di mana seseorang pengguna tidak dibenarkan memproses data peribadi seseorang lain tanpa kebenarannya. Pengertian proses ini harus dimengertikan sebagai mengendalikan melalui cara atau kaedah automatis atau pengkomputeran atau apa-apa proses lain. Kedua, mesti mematuhi prinsip notis dan pilihan di mana makluman dimaklumkan kepada subjek data berkenaan. Yang ketiga ialah prinsip penzahiran tujuan data peribadi seseorang subjek pasti, bermaksud yang baginya data peribadi itu hendak dizahirkan dan tujuan awalan itu demi mengenal mana-mana subjek. Keempat, prinsip keselamatan. Apabila memproses data peribadi, mengambil langkah supaya data tersebut selamat tidak diubah suai, disalahguna atau diberi kepada pihak-pihak yang tidak berkenaan. Yang kelima,
Prinsip penyimpanan sesuatu data peribadi itu tidak dibenarkan disimpan dalam satu pemprosesan lebih daripada had masa yang telah diperlukan. Keenam, prinsip integriti. Data setiap data peribadi dipastikan supaya tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini menempati maksud sesuatu data itu disimpan dan diproses. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, prinsip akses. Seseorang hendaklah diberi hak akses kepada data peribadinya yang dipegang oleh seseorang pengguna data dan juga boleh membetulkan datanya itu supaya ia menjadi yang terkini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Razif, bernombor metrik 2755191. Saya akan membicarakan bahagian cadangan dan pandangan. Yang pertama adalah berkaitan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, iaitu Akta 709. Akta ini hanyalah memberi perlindungan peribadi data pengguna secara komersial sahaja. Pada pandangan penulis, seharusnya akta ini diperluaskan lagi agar dapat melindungi mangsa di luar sana. Yang kedua adalah Akta Undang-Undang TOT dan Akta Fitnah 1957. Undang-undang ini adalah bertujuan menyelaraskan dan menseimbangkan antara dua hak yang sama penting. Hal ini bertujuan membantu individu dari mengambil tindakan atas kerosakan atau kerugian yang dialami. Dicadangkan agar pihak berkuasa mewajibkan kepada semua pengguna laman seseorang seperti platform blog, Twitter dan lain-lain untuk mendaftarkan data atau maklumat pemilik blog sebelum dilayari oleh pengguna. Yang ketiga adalah berkaitan kanun kesesaan. Seperti kita sedia maklum, peruntukan bawah Seksyen 448 dan 509 Kanun Kesesaan Peribadi 574 dan secara peribadinya hukuman yang termaktub dalam seksyen ini terlalu rendah jika dibandingkan dengan malu yang ditanggung oleh mangsa. Seharusnya hukuman denda yang lebih tinggi dijatuhkan kepada pesalah agar ianya memberi kesedaran kepada mereka. Yang keempat adalah berkenaan Akta Komunikasi Multimedia 1998, iaitu Akta 588. Akta ini merupakan satu alternatif bagi membantu mangsa fitnah dengan membantu mereka membuat laporan kepada SKMM atau pihak polis sekiranya mangsa tidak berkemampuan untuk membuat saman fitnah. Dicadangkan kepada pihak SKMM juga untuk kerap mengiklankan tentang akibat atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada pesalah yang sewenang-wenangnya membuat edaran berita palsu. Yang keempat, hai sekali adalah hak kanak-kanak. Kanak-kanak juga mempunyai hak seperti orang dewasa. Hal kanak-kanak seharusnya dijaga sebaiknya oleh ibu bapa. Ibu bapa perlu bertanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam berkongsi cerita perihal peribadi anak-anak di media sosial bagi mengelakkan berlaku kes jenayah seperti pedofilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurmaya binti Muhammad Yunus, nombor metrik 275873 daripada PACE UUM Kuala Lumpur. Bagi subjek Undang-Undang dalam Komunikasi, video ini adalah untuk membentangkan kesimpulan hasil tugasan kumpulan kami yang memilih tajuk pelanggaran hak individu di Malaysia. Okey, berdasarkan kepada analisis dan pandangan kepentingan undang-undang yang digubal untuk melindungi hak-hak peribadi di Malaysia tanpa mengira peringkat umur, tanpa mengira jantina, agama, bangsa dan kaum. Di sini dapat disimpulkan bahawa kerajaan mengambil berat dan menekankan tentang kes-kes pelanggaran hak individu di Malaysia dengan mengemukakan cadangan pindaan terhadap
Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dengan mengemukakan cadangan pindaan pelantikan Pegawai Perlindungan Data ataupun Data Protection Officer kepada Jabatan Peguam Negara ataupun AGC. Di sini pihak yang berautoriti untuk mengimplementasi undang-undang hendaklah sentiasa menegaskan kepada rakyat Malaysia tentang kepentingan melindungi hak peribadi dan hak individu. Selain itu, kerajaan perlu sentiasa menunjukkan bahawa kerajaan amat serius mengenai perkara ini serta memahamkan masyarakat tentang kepentingan melindungi hak-hak individu. Sekian, terima kasih.